السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Malam ini insyaAllah kita sambung lagi bacaan tafsir surah Ad-Duha. Minggu lepas kita dah sebut berkenaan dengan gambaran-gambaran penjagaan ataupun pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi SAW, gambaran-gambaran rahmat Allah Ta'ala dan penjagaannya terhadap Nabi SAW. Kita dah baca tentang gambaran yang pertama, bagaimana rahmat Allah dan penjagaannya. Yang pertama, al-hifz, penjagaan, kan? Dan pemeliharaan, jaga dan pelihara. Kita dah baca itu. Kemudian yang kedua, taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sambunganlah daripada yang kedua tu, taufik dan hidayah. Baik, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi petunjuk kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dia telah wahyukan kepadanya daripada Al-Quran lah, dan apa yang dia telah ajarkan kepadanya, apa yang sebelum ni dia tidak mengetahui, dia tidak ada ilmu tentangnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta penambahan daripada ilmu. Allah suruh Nabi minta dekat Allah Ta'ala tambahan ilmu. Jadi begitulah dia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyuruh hambanya untuk minta tambah melainkan ilmu. Dengan firman-Nya, Rabbi zidni ilman. Tuhanku, tambahkanlah kepada aku ilmu. Tuhan tak suruh Nabi minta tambah harta, tambah kekayaan. Allah suruh Nabi minta tambah ilmu. Jadi itulah dia yang kena kita minta, kerana ilmu itu dia akan menyelamatkan kita lah. Dengan ilmu, keselamatan kita terjamin. Kalau kita tak ada ilmu, mungkin kita tengok warna cantik air tu, rupanya rondak, kita minum, mati ya. Sebab kita tak ada pengetahuan, tak ada ilmu tentangnya. Kalau kita ada ilmu, mana kita selamat. Jadi maknanya Allah suruh Nabi minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman. Dan dalam doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita buat nasyid kan? Rabbi zidni ilman nafi'an. Saya tak pandai nasyid. Saya bukan geng-geng Bollywood, Hollywood kan, dan plywood. Jadi agama ni bukan untuk dia nyanyi-nyanyi. Tapi itulah dia, bila ada orang mula, ada orang ikut. Nasib baik saya tak pandai nyanyi. Kalau saya pandai nyanyi, mungkin kita pun menyanyi juga.
jadi artis, selebriti kan. Baik. Jadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa rizqan wasi'an. Dan rezeki yang luas. Wa shifaan min kulli da'in, dan ubat daripada segala penyakit. Ini doa minum Zam-Zam. Ya, minum air Zam-Zam. Minum Zam-Zam, bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Minum. Baik. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW adalah orang yang berilmu lah. Ya, bila dia minta, Tuhan bagilah dia ilmu. Dan Nabi SAW diperintahkan untuk meminta tambahan daripada ilmu. Sebab itu kata Imam Ahmad rahimahullah, kita ni berhajat kepada ilmu lebih daripada kita berhajat kepada makanan dan minuman. Makan, minum sehari 2 kali cukup dah. Sehari 3 kali tu banyak lah. Minum sehari sekali daripada sahur. Kan, sahur, lepas tu buka puasa. Ada pula daripada buat yang puasa apa? Intermittent apa? Fasting kan. 18 jam. Minum air. Ya. Gitu. Tapi ilmu, setiap nafas kita berhajat kepada ilmu. Pentingnya ilmu tadi. Sebab tu ilmu ni kata hukama pujangga Arab, dia kata apa? Al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu. Saya hafal ni umur 17 tahun dulu. Mula-mula belajar bahasa Arab. Dia ada mahfuzat. Buku mahfuzat kecil disuruh kita hafal. Tentang kelebihan ilmu. Al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu. Ilmu mengangkat rumah yang tidak bertiang. Wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Kejahilan itu dia meruntuhkan rumah ketinggian dan kemuliaan. Tu ingat lain tak ingat. Ingat dua baik tu. Ingat dua tu ya. Baik. Tu cerita dia. Jadi karena itulah dia perintahkan Nabi SAW dan juga orang-orang beriman untuk menuntut petunjuk. Dalam petunjuk tu ada ilmu lah. Ilmu tu petunjuk lah. Fi qawlihi, dalam firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Dan Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya engkau memberi petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi maka siapakah yang telah memberi petunjuk kepada makhluk? Jadi maknanya yang memberi petunjuk kepada makhluk iaitu Rasulullah SAW lah. Yang memberi petunjuk kepada makhluk, macam mana dia boleh jadi dalam keadaan dia panggil apa? Hayrah ni dalam keadaan ragu-ragu ataupun dalam keadaan ketidakpastian. Terjemah dalam bahasa kita termanggu-manggu. Itu hairan. Hairan, tapi hairan dalam bahasa kita ni kagum kan. Tapi dalam bahasa Arab hairan juga. Hairan, la dalila lahu, maksudnya dalam keadaan tak tahu, ke sana ke sana ke sana tak tahu. Tak ada petunjuk. Bagaimanakah orang yang memberi petunjuk kepada manusia, dia dalam keadaan hairan, dalam keadaan termanggu-manggu,
Tentunya tidak kan. Tentulah dia orang yang berilmu. Sebab kata Ibn Taimiyah kata, "Faman yahdil khalqa kaifa yakunu ha'iran?" Wallahu qad dhamma al-hirata fil Quran. Sedangkan Allah Taala mencela al-hirah. Al-hirah ni keraguan-raguan, ketidakpastian. Allah mencela al-hirah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-An'am ayat 71. Mari kita tengok. Al-An'am 71. Sejuk lembat. Hujan. Lembat. Apa masalahnya? Tak connect ya? Kita tak buka sana. Oh. Betul. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Baik, firman Allah Ta'ala maksudnya, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah? Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una, apa yang tidak dapat memberi manfaat kepada kita, wala yadurruna, dan apa yang tidak dapat memberi mudarat kepada kita, wa nuraddu, dan apakah kita akan dikembalikan ala aqabina, ke belakang kita, ba'da idh hadana Allah, selepas Allah beri hidayah kepada kita, kalladhi istahwathu syayatin, seperti orang-orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Istahwathu asyayatin, disesatkan oleh syaitan, fil ardi, di bumi, hayrana, dalam keadaan kebingungan. Dalam keadaan kebingungan, bingung, hairan. Di bahasa kita hairan mana lain lah. Pelik, kan? Tapi perkataan sama. Hairan, hayran, bahasa Arab hayrana. Ejah sama. Hayrana. Kan? Kebingungan, hayrana lahu. Lahu ashabun yad'unahu ila al-huda. Ashabun yad'unahu ila al-huda tina. Dia ada kawan-kawan yang mengajaknya ke jalan yang lurus. Qul inna hudallahi, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya petunjuk Allah itu huwal huda, adalah petunjuk yang sebenar-benarnya. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kami diperintahkan untuk menyerah diri kepada Tuhan sekalian alam. Ini dia. Jadi, adakah orang yang memberi petunjuk kepada manusia, dia itu sendiri dalam kebingungan? Jawapan dia tidak. Sedangkan Allah telah mencela kebingungan itu dalam Al-Quran, dalam surah tadilah, Al-An'am. Jadi kesimpulannya, wa fil jumlati, kesimpulannya, fal hiratu, dan maka kebingungan itu adalah daripada jenis kejahilan.
dan kesesatan. Al-hayrah itu ataupun hayran itu adalah jenis kejahilan dan kesesatan. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sempurna ilmunya dengan Allah Taala dan dengan perintahnya. Paling sempurna pengetahuannya, paling kenal Allah Taala. Nabi Muhammad sallallahu adalah orang yang paling kenal dengan Allah Taala dan paling tahu dengan perintahnya. Perintah Allah Taala. Dan makhluk yang paling sempurna mengambil petunjuk untuk diri dia. Akmalul khalqi ihtidaan fi nafsi. Makhluk yang paling sempurna mengambil petunjuk untuk dirinya dan memberi petunjuk untuk selainnya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling jauh anid dalali, daripada kesesatan dan kejahilan. Firman Allah Ta'ala, firman Allah dalam surah An-Najm ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa. Kan? Surah An-Najm. Kita tengok. Surah An-Najm bawah ni, An-Najm. An-Najm maknanya bintang lah. Ada Al-Ahqaf, Hujurat, Dhariyat. Ni. Wan Najmi. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. Internet slow. Okey, tak apa, kita tengok. Sini. Tadi. Wan najmi idza hawa, dan demi bintang. Allah Taala. النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Okay. ما ضل والنجم, demi bintang, idza hawa, demi bintang ketika ia terbenam, hilang. Dah habis bintang tenggelam lah. Allah bersumpah dengan bintang. Kawan Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidak yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Al-Quran tu bukan daripada dia. Dia bukan bercakap ikut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling sempurna, jauh daripada kesesatan dan kejahilan. Baik, seterusnya gambaran yang ketiga. Ya. Gambaran daripada rahmat Allah dan pemeliharaan Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang ketiganya ar-rizq wal minnah. Allah bagi rezeki kat Nabi dan Allah bagi kurniaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-minnah ni kurniaan. Dalam firman-Nya, wa wajadaka 'ailan fa aghna, dan Allah dapati engkau ail, fakir. Ail ni fakir, miskin. Fa'aghna, maka dia kayakan engkau. Al-a'il alladhi la mala lahu, orang yang tak ada harta baginya, tu a'il. Fa'aghna, maka Allah kayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dengan apa kemenangan, dengan kemenangan yang Allah berikan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menakluki wilayah-wilayah ataupun negeri-negeri. Kan? Dengan penaklukan itu, maka datanglah kepada Nabi SAW rezeki dia.
daripada harta-harta tempat yang ditakluk tadi dan cukai-cukai yang dibayar oleh mereka kepada kerajaan Islam. Dah bayar cukai, cukai perlindungan kepada kerajaan Islam. Itu rezeki. Dan dikatakan kekayaan itu Allah Ta'ala kayakan Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah kan janda kaya, banyak harta. Ya, jadi Allah kayakan Nabi SAW dengan Khadijah. Dan dikatakan Allah Ta'ala telah memberikan, mencampakkan keredaan itu dalam diri engkau. Ya, Allah Ta'ala jadikan Nabi SAW redha dengan apa yang Allah berikan kepadanya daripada rezeki. Sentiasa redha dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan kesederhanaan Nabi SAW dengan rezeki, ya? Tidak melimpah-limpah, membazir dan sebagainya, cukup-cukup. Dan dikatakan Allah Ta'ala dapati engkau orang yang fakir, maksudnya fakirun nafs, jiwa miskin. Jiwa miskin apa dia? Rasa macam gelabah, tak seronok. Ini jiwa miskin. Kan? Duit ada 3,000 dalam bank dah gelabah. Duit dah 3 juta dalam bank dah gelabah dah. Kan? Cek-cek tengok tinggal RM7. Skema balun. Baru ni dia telefon saya, skema. Saja layan. Kan? Saya tak kena tangkap lagi ke? Marah dia. Dia maki dah. Kita tahu dah. Dia suruh tekan kosong kan. Nak berhubung dengan dia. Kita pun saja tekan kosong. Cik dah buat. Saya tak kena tangkap lagi ke? Ya, marah dia. Saja kita dah sambil-sambil relax kan. Sambil makan. Orang telefon kita jawab lah. Oh, dia marah. Berkelan lah. Jadi Allah Ta'ala kayakan hati kau. Fa'aghna qalbaka, maka Allah kayakan hati kau. Jadi rasa kaya hati kan. Tak ada apa pun relax lah. Orang dapat ni, orang dapat tu dia relax lah. Orang dapat BRIM, dapat apa, dia tak dapat pun relax lah. Rayuan pun tak buat. Orang suruh buat rayuan kan, tak buat rayuan pun. Wah, kan, makan ada lagi. Dan dikatakan dia dapat tingkau orang yang fakir. Fakir daripada hujah, maksudnya ke miskin hujah. Miskin dalil. Kan? Tak ada dalil. Tak ada hujah dalam berbicara. Fa'aghnaka biha, maka Allah kayakan engkau dengan dalil-dalil dan hujah. Itu maksudnya semua tafsiran ni betul lah. Gitu. Kemudian dan demikian itu masuk pada permulaan Nabi SAW di Mekah. Yang ketika Nabi SAW berada di Mekah, maksudnya penjagaan Allah terhadap Nabi SAW ni sejak Nabi belum dilahirkan lagi lah, sampai Nabi dilahirkan di Mekah, di tengah-tengah kabilah Quraisy yang mereka itu berniaga pada musim sejuk dan musim panas. Ini surah Quraisy. Dalam Quran ada surah Quraisy. Kan? Allah sebut mereka ni berniaga pada musim sejuk dan mereka berniaga pada musim panas. 2 kali. Dia pun berniaga di mana? Di Syam. Daripada Mekah ke Syam. Itulah Palestin. Kan semua itulah. Luas Syam ni. Kan? Buah kerajaan Byzantine kan. Palestin, Syam, Syria, Jordan, Lebanon. Satu negara tu. Negara sana musim sejuk, musim panas. Dan perniagaan mereka ni masyhur lah. Cerita dia berniaga di Syam ni masyhur lah. Musim sejuk dan musim panas. Dan mereka melaksanakan tugas sebagai penyambut tetamu di Mekah untuk orang yang buat haji. Berkhidmat untuk jemaah haji. Bagi mereka satu kemegahan.
satu penghormatan jika dapat berkhidmat untuk jemaah haji. Dia berbahagi-bahagi. Kabilah ni bahagian pegang kunci Kaabah. Kabilah ni bahagian tukar kelambu Kaabah. Kabilah ni bahagian ambil air, sediakan air untuk orang-orang haji. Puak-puak ni khidmat untuk jemaah haji zaman jahiliah. Zaman jahiliah orang buat haji buat. Tapi itulah dia, mensyirik dalam keadaan mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia talbiyah juga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik illa syarikan huwa lahu laka. Maknanya labbaik Allah, kami sahut seruanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik, dan kami sahut seruanmu. Labbaik la syarika lak, kami sahut seruanmu, tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang ia untukmu. Kan? Itu dia, itu cara dia buat talbiyah. Kalau sebut kan, Allah sebut cara haji depa, cara tawaf depa di Kaabah, Allah sebut dalam Quran ni. Cara depa berhaji dan bertawaf, berumrah dan bertawaf. Illa muka'an wa tasdiyah. Silap, tak lekat. Al-Anfal ayat 35. Ni. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. Dan tidak adalah solat mereka, yakni tawaf mereka di keliling Kaabah itu illa muka'an, kecuali dengan berjerit-jerit, wa tasdiyah, dan bertepuk-tepuk tangan. Ini tawaf jahiliah. Fadhuqul azab, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dia bertawaf. Orang lelaki tawaf siang, orang perempuan tawaf malam. Tawaf mereka bogeh, tak pakai apa. Perempuan tawaf malam tak pakai apa juga. Dulu pun ada lampu pun gelap. Al-yawm, sambil tawaf dia kata apa? Al-yawm badat ba'duhu aw kulluhu wa ma badat la uhilluhu. Kata perempuan dia apa? Sambil tawaf. Hari ini zahirlah sebahagiannya ataupun seluruhnya. Apa yang zahir aku tidak halalkan. Siapa tengok haram. Ini tawaf jahiliah. Itu dia. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Kalau kita baca sirah, dia cerita panjang lagi lah. Ya. Baik. Jadi mereka menganggap satu penghormatan bahawa mereka dapat khidmat kepada jemaah haji. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan Mekah itu sebagai markaz. Markaz ni pusat. Bahasa Melayu kita panggil markaz juga, no? Markaz. Pusat. Tijarian aziman fil mantiqah. Maknanya Mekah ni satu pusat perniagaan yang besar sebab semua orang mari. Min kulli fajjin amiq. Ya, yang Allah sebut dalam Quran ini. Ada? وَأَذِّن فِي
الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Ini banyak ayat dah. Wa'adzin fil nasi bil hajj, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah beberapa hari yang telah ditentukan di atas rezeki yang dia berikan kepada mereka berupa haiwan ternak. Maka makalah sebahagian darinya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ni lagi bawah ni ada tak apa ayat panjang ni. Dia cek ni Riyah. Dia tulis ayat ni kat mana? Rasa-rasa teringin nak baca. Ya dia. Jadi Mekah tu macam tu. Sebab tu Abrahah ni jelis sungguh. Abrahah ni dia buat juga tempat perniagaan dia di Habsyah tu kan. Dia panggil orang, dia buat macam Kaabah ayak di situ. Disebut dia buat panggil orang tak pi. Disebut dalam satu riwayat, saya tak pasti kesahihan dia. Saya baca lama lah ni. Kan? Sekolah kan, baca buku terus sekolah, tapi tak tahu dia tak sebut riwayat sahih tak sahih. Ada seorang daripada Mekah dia main dia kencing kan Kaabah Abrahah tu. Dia Abrahah ni geram. Kan? Tak tahu wallahu alam sahih kata sahih saja sebut. Hak kita teringat ya. Dia bawa bala tentera dia mari ke Mekah jauh mana? Ethiopia kan? Kan Yaman, Ethiopia kan? Habsyah. Pergi ke bawa tentera bergajah. Allah sebut dalam Quran tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cerita dia sama dengan cerita Israel lebih bom Gaza lah, tapi tempat tak sama lah. Mereka tak berani pergi serang Mekah. Takatlah ni, tapi akan ada. Akan ada satu bala tentera yang akan menyerang Kaabah. Belum lagi ada. Sebab Nabi SAW beritahu, yaghzu jayshunil Ka'bata. Ada satu bala tentera yang akan datang menyerang Kaabah. Hatta idza kanu bi baida'i min al-ard. Sehingga mereka sampai di satu kawasan lapang Baida. Khasafallahu bi awwalihim wa akhirihim. Allah Ta'ala benamkan semua dalam tanah. Dia pun nak pergi Mekah. Nak serang. Belum lagi. Mungkin mereka kot lah kita kata hal besar kan tak tahu lah. Rusia ke mereka tak tahu lah. Tapi akan berlaku lah. Mukjizat. Nabi SAW cerita mukjizat. Tapi bila sampai di tempat di Baidah tadi. Khasafallahu bi awwalihim wa akhirihim. Mana ya? Allah benamkan semua sekali. Kepala sampai ekor habis tenggelam dalam tanah. Aisyah kata, khasafallahu bi awwalihim wa akhirihim wa fihi aswaquhum. Dia kata semua tenggelam ke? Sebab semua bukan tentera pun, ada orang berniaga, berjalan di situ, lalu. Semua ke tenggelam? Aisyah tanya Nabi SAW. Nabi kata, khasafallahu khusifa bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Semua tenggelam Nabi kata. Tetapi di akhirat dibangkitkan ikut niat masing-masing. Niat tentera nak pergi serang Kaabah, kena. Kan? Dan niat apa pun nak berjalan, nak makan angin dia tak apa. Itu dia. Ini cerita dia.
Dan dia walaupun dia adalah kawasan yang sukar untuk didiami di situ. Mekah tu bukan ada tumbuhan, bukan ada pokok-pokok. Tempat yang sukar untuk didiami oleh kehidupan. Itu pun jadi kawasan kehidupan. Yang ada hanya Zamzam dia. Zamzam ni telah ditimbus. Dulu perang dulu ditimbus. Jadi siapa yang korek balik Zamzam? Abdul Muttalib. Zamzam ni orang tak tahu dah lupus. Tak ada. Pergi Zamzam tu. Jadi mana Abdul Muttalib mimpi. Allah Ta'ala bagi dia mimpi. Dia gali situ. Tu yang dia bernazar tu. Kalau dia menang ni, boleh jaga ni. Pakat orang nak berebut semua nak kan. Dia kata dia nak sembelih seorang anak dia. Baca tak sirah tu? Akhirnya undi-undi sembelih kena pada Abdullah. Undi-undi kena ke Abdullah yang paling sayang kali. Nak sembelih tunai janji. Pak-pak saudara Abdullah kata, ambil 100 ekor unta sembelih ganti dia. Tak apa, dia buat sembelih 100 ekor unta ganti Abdullah, bapa Nabi SAW. Tu cerita ringkas lah cerita sirah tadi kan, pasal yang berkaitan di Mekah tu. Lepas tu barulah ada air Zam-Zam tadi. Dia dah timbus sebelum tu. Peperangan berlaku kan, pergaduhan antara kabilah Jurhum ni. Jadi kehidupan susah di situ. Tu pun jadi tempat tumpuan. Tempat tumpuan. Jadi haji ni sejak daripada Nabi Adam lagi duduk pergi di situ. Dia buat umrah dan haji kat situ. Sejak daripada zaman Nabi Adam AS ni kan. Gitu. Sampailah ke hari kiamat tadi lah. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala sebagai menceritakan kembali doa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim doa ni ketika dia buat bina Kaabah dengan anak dia Ismail tu kan. Ini doa dia. Surah Ibrahim ayat 37. Mari kita tengok. Ibrahim. Mana dia? Atas. Yusuf. Ibrahim. 37. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا. Doa ni ketika dia pergi tinggal Hajar dengan Ismail di situ. Pokok pun tak ada, telaga pun tak ada. Bekal makanan satu ya, habis-habis ya. Kan? Baby dengan isteri dia. Dia pergi tinggal situ, dia letak. Ya. Dia pun patah balik. Dia tak toleh dah ke belakang. Hajar panggil dia tak toleh. Hajar panggil tak toleh. Lagi Hajar kata apa? Allahu amaraka. Adakah Allah yang perintahkan engkau? Dia tak toleh. Qala na'am. Dia kata ya. Ya. Terus balik. Maka idzan kata Hajar, idzan la yudayyi'una. Kalau macam tu Allah tak akan sia-siakan kami. Allah tak akan abaikan kami. Dia pun patah balik aduk ke anak dia. Duk tunggu.
Tunggu situ. Tak tahu sampai bila. Tak tahu sampai bila. Tak ada tarikh, tak ada jadual. Balik Ibrahim. Lagi Tuhan tak suruh pergi, dia tak pergi. Pergi pun anak dah. Pergi tu pergi nak sembelih anak. Saya buka ayat tu. Tengok ayat dulu. Ini masa baby. Rabbana, Tuhan kami, inni askantu, sungguhnya aku tempatkan, min zurriyati, daripada zuriatku. Nikah tak ada anak. Mana ada anak? Dah umur tua lah, 80 macam tu lah, baru dapat Ismail. Ya, Ismail kan Hajar bagi Sarah kan, asalnya hadiah tu untuk Sarah, dia hadiah pada Nabi Ibrahim. Dia tahu boleh anak, cuma dia nak bunuh, dia nak cincang, dia nak sembelih kan, itu geram kan. Dia Allah Ta'ala perintahkan, jadi semua perintah daripada Allah Ta'ala dibawa pergi ke Mekah. Dia kata aku tinggalkan zuriatku di lembah, biwadin, di lembah, ghairi dhi zar'in, lembah yang tidak ada tumbuhan. Memang padang pasir betul. Maksud apa tu? Oh. Tanya penjaga waktu belakang, penjaga masa. Confirm. Azan lah. Dia aktiviti bebas sebab masa panjang kan. Saya boleh cerita satu-satu. Tempat lain saya cerita sikit kan, bagi orang ketagih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah. Baik. Wassalatu wassalam. Baik. Tuhan kami, sungguhnya aku tinggalkan zuriatku di lembah yang tiada sebarang tumbuhan, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang suci. Mana ada rumah ni? Tak ada air, tak ada apa air. Rabbana, Tuhan kami, liyuqimus salata, supaya mereka mendirikan solat. Faj'al, maka jadikanlah afidatan nas, afidatan minan nas, hati-hati manusia, tahwi ilaihim, rasa cenderung kepada mereka. Warzuqhum, dan berilah mereka rezeki, minas samarati, daripada segala jenis buah-buahan, la'allahum yashkurun, semoga mereka bersyukur. Kan? Berapa lama nak makbul doa Nabi Ibrahim ni? Kan? Nabi Ibrahim alaihissalam tu 2000 tahun. Berapa nabi? Daripada Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, semua tadi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa nabi? Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa pun 600 tahun dah. Musa itu belum tu. Kurang 2000 tahun. Jadi itu doa Nabi Ibrahim AS ketika dia balik tinggalkan anak dan isteri dia, baby dia. Ya. Kita anak kita duduk rumah duduk merengek nak ikut kita rasa pecah hati. Kan? Nak tinggal pada bukan nak pergi mana pun. Dekat dia. Perasaan kan. Tapi itu dia ketaatan Nabi Ibrahim AS. Dia duduklah isteri dia di situ. Kan? Lepas tu sampai habis bekalan. Air pun dah habis. Ismail dah lapar. Minta makanan. Menangis. Duduk baby kan. Menangis. Bila menangis lapar ya. Air tak ada. Makanan tak ada. Maka dia pun kan, mananya dekat Zamzam. Dia letak dia Ismail di situ lah. Dekat perigi Zamzam tu. Yang kita pergi kita tengok kan. Tapi tak nampak perigi semua pahit kan. Dulu mungkin mereka boleh. Dulu mereka kata boleh masuk ke bawah tu. Boleh ambil air kan. Dululah. Lain tak ada lah. Lepas tutup dia dah. Saya pun tak perasan tak mana perigi dia tu. Di situ dia letak Ismail. Lepas tu dia lari ke mana? Sofa. Bukan sofa. Saya nak tayang video, tapi video kartun macam tu lah. Tapi tak payahlah, dia nak cerita karut sebelah tu ada kan. Tak payahlah, tengok sendiri. Jadi mana ada sofa, pergi ke Marwah sekali. Balik ke sofa 2 kali. Pergi Marwah 3 kali. Balik sofa balik 4 kali. Marwah balik 5, 6, 7. Kat Marwah. Sampai-sampai tengok kat Zamzam dah ada air dah. Jibril AS mari situ, Jibril korek. Kan, ditikam sayap dia. Kan, dalam tanah tu keluar air. Zamzam. Cerita tak banyak. Tapi cerita-cerita Israeliat ni banyak lah. Kan, ada hadis-hadis berkenaan sirah ni banyak yang dhaif, tapi sekat sirah boleh je kita cerita jadi halwa telinga. Kadang-kadang penambahan cerita tu seronok kan. Tu ya, tidak memberi kesan kepada hukum fiqh ke akidah ke. Cerita menambahkan semangat. Kan? Pada Quran cerita sikit ya. Hadis pun cerita tak banyak mana. Cumanya ulama-ulama maghazi, ulama-ulama macam Ibnu Ishaq. Ya, dia banyak meriwayatkan Al-Waqidi, Ibnu Sa'ad. Wah, dia pun banyak riwayat cerita-cerita ni. Tapi kebanyakan ceritanya lah cerita yang dhaif lah. Tapi kita dengar ya cerita dia. Gitu. Tapi ada dalam Sahih Bukhari lah. Ada pun yang kata hentak kaki dia keluar air Zamzam tu yang hadis yang palsu lah. Dia menangis-menangis dia hentak kaki keluar air Zamzam kan. Kita pernah dengar kan. Itu cerita yang tak betul lah.
Yang betulnya Jibril alaihi salam dia gerudi dengan sayap dia keluar air Zam-Zam. Begitulah. Jadi bila ada air, duduklah mereka dua beranak di situ. Jadi di sana ada satu kabilah Jurhum. Asal kabilah Jurhum datang dari Yaman saja. Selepas berlaku Sailul Aram. Sailul Aram banjir besar. Empangan Maghrib tu kan dibina kan, kawasan tu sangat subur dulu, sangat subur. Kenapa? Kerana dia kufur kepada Allah Ta'ala tadi. Mana Allah Ta'ala bagi bencana, empangan tu pecah, habis tempat tu jadi rosak, pakat pindah. Ada yang pergi duduk dekat Madinah sana. Jadi mata berpecah lah puak Arab Yaman tadi. Jadi maknanya kabilah Jurhum ni, dia pun jalan-jalan dia pun nampak ada burung. Dia pun kata, di sana ada air. Jadi pergi tengok ada seorang perempuan dengan baby dia. Maka dia pun minta tumpang berkampung di situ lah, sebab ada air. Dia hajar bagi, tapi dengan syarat air itu dia punya. Maknanya tak boleh bawa pandai-pandai lah. Okay. Air itu dia punya. Dia duduk situ, duduklah. Berkampung di situ. Maka Nabi Ismail AS membesar dan belajar bahasa Arab daripada Jurhum. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Lama. Kabilah Jurhum. Jadi Nabi Ibrahim Ismail AS maknanya dia kahwin dengan wanita daripada Jurhum. Jadi bila dia besar lah, bila dia dah besar nanti. Cerita panjang cerita ni. Ni baby duduk situ, mereka berkampung punya lama situ. Nabi Ismail besar bersama dengan kabilah Jurhum tadi, kan? Sehingga dia berkahwin dengan kabilah, dia belajar bahasa Arab. Dia jadi Arab Musta'rabah, Arab Musta'rab. Asal bukan orang Arab. Nabi Ismail bukan dia cakap, Mak Hajar bukan dia cakap Arab. Jurhum tu lah bangsa Arab. Daripada Yaman tu. Jadi gitulah, sampailah dah dia agak besar sikit. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pun marilah. Ni. Ni Nabi Ibrahim mari. Surah Saffat. من حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Dia ada panjang sikit lah, pendek. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, dah cerdik lah, dia berkata, dia mari melawat tengok anak dia. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka bagaimanakah pendapatmu? Dia Ismail menjawab, hai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Falamma aslama, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Letak dah pisau, tarik ya.
Tak ada pisau. Nak tarik ada pisau. Wa nadainahu ya Ibrahim. Dan kami panggil dia, wahai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kibash. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Tiap-tiap waktu kita sebut nama dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sampai kiamat nama Nabi Ibrahim alaihissalam disebut-sebut. Dan Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala bagi dekat dia darjat Al-Khalil. Maksudnya tak ada siapa dapat darjat tu Al-Khalil. Kan? Tapi Nabi Islam darjat lebih tinggi lagi lah. Cuma Nabi tawaduk dengan ayah dia. Pangkat ayah lah atas. Kan? Nabi kata, ana da'watu abi Ibrahim. Aku wujudnya aku adalah hasil doa ayahku Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapa para Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ala nabiyina salawatullahi wassalamu. Ini cerita ringkas lah. Ringkas pun panjang juga. Baik. Jadi ini apa Allah sebut dalam surah Ibrahim tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah makbul. Jadi maka Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa untuk negeri Mekah itu, bahawa dia jadi negeri yang dipenuhi dengan segala jenis buah. Pokok tak ada, buah ada. Pisang ada. Cari pokok pisang mana ada. Dan tapi Arafah kan. Arafah. Pisang ada, anggur ada. Kan? Durian ada jumpa lagi. Buah-buah orang biasa makan. Pisang, anggur, apple, sangkik, apa semua kan. Orang. Ada belakang. Ya. Tak kisahlah datang pada mana, tak kisahlah. Tapi Allah makbul doa Nabi Ibrahim sampai hari ni. Orang duduk di Arafah nak makan. Manggil tak tahulah. Kan. Nangka ada juga kan. Cebedak tak ada kot. Doa dia tu. Kalau jenis-jenis barang-barang, segala barang semua ada. Setrika ada. Ceret. Made in China. Tak kisah. Orang tua-tua kita pergi beli bekas tu kan. Balik Mekah. Buku kain putih ikat tu. Sayang. Kan? Kita kata sini berlambak. Dia kata hak Mekah punya. Tak apalah. Untuk salawat lah orang tua-tua. Kan? Tak apalah. Lah ni kita kalau di Mekah tak payah beli kurma dah. Sini berlambak. Kacang cerdik. Cuma panggil kacang cerdik. Pistachio tu kan. Mana ada pokok kat Mekah. Tapi hak tu dia bodok balik kan. Kalau kita pergi jamu lah 3 biji kacang cerdik. Zam-zam cawan halus, cawan kecil. Besar 2 inci tu kan. Boleh 3 sudu jadi zam-zam. Ramai lagi. Sekampung orang main melawat tu. Tak, di Mekah pokok kurma pun tak ada. Mekah tu, Mekah. Batu lah. Kurma main kot Taif, main kot mana tu lah kan. Anggur lepas semua tu main kot luar. Dia bilang Mekah tu. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Bukan dekat buah saya kata tadi. Ceret-ceret, setrika semua ada. Beli.
3-4 beg besar. Tak apalah. Macam tu dia pun seronok ada apa orang tua ni seronok. Sebab apa anak cucu ramai. Gitu. Padahal baju tu bandel berlambak, jubah. Baik, cerita dia. Jadi maknanya Allah Taala beri kurniaan ke atas mereka tadi. Dalam firman-Nya surah Al-Qasas ayat 57 ni, kurniaan Allah Taala kepada puak-puak di Mekah ni. Kita tengok kan. Ada Al-Qasas surah 28. 28. Ni. Ayat apa tadi? 37. Ayat apa? 57. Ini. Teringat 37 pula. 57. Ini. Ini cerita Mekah. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. Dan mereka berkata, di puak-puak Quraisy Mekah ni, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, nescaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman? Tentera Abraham mari nak beruntung tak boleh masuk pun tanah haram. Tentera Abraham, tentera bergajah tu. Kalau hari ni kita kata itulah dia, Amerika dengan Israel tu lah, dengan segala kelengkapan yang mereka ada tadi. Gajah siapa boleh lawan gajah? Tentera bergajah. Tak boleh masuk. Allah cerita, hampa tak ingat ke Allah mana bagi kemenangan kepada hampa tadi tanpa lawan apa pun? Abdul Muttalib dia pergi Kautim dengan Abrahah. Dia nak bagi aku, dia kata unta aku banyak, aku kaya. Ambil semua unta aku, bawa balik lah. Jangan masuk runtuh Kaabah ni. Jangan. Ni tempat tok nenek kami, tempat lama ni, Baitul Atiq. Baitul Atiq ni rumah lama. Beribu tahun. Jangan lah. Tak. Dia kata aku tak perlu unta, aku kaya dah, aku unta banyak. Aku mari jauh semata-mata aku nak beruntuh Kaabah tu. Siapa nak halang. Jadi nampak gaya macam dia tak boleh terima Kautim ni. Maka Abdul Muttalib kata apa? Fa inni ana rabbul ibil. Sungguhnya aku tuan punya unta. Walil baiti rabbun yahmiha. Rumah itu dia ada tuan dia, yang tuan dia akan jaga. Masuklah. Tapi kami nak lari dulu. Dia balik Mekah, masuk Mekah, dia abang kat orang Mekah semua lari naik atas bukit. Naik bukit semua. Pakat keluar habis naik atas bukit tengok apa Tuhan nak buat. Dia pun yakin. Walaupun dia pun musyrikun. Dia pun berhala merata keliling Kaabah, 360 ketui patung berhala tu kan. Keliling Kaabah, atas Kaabah pun ada. Naik atas bukit tengok apa Tuhan nak buat pada tentera Abrahah. Itulah Allah cerita dalam Quran. Berapa ayat? Pendek. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cerita lama ni. Kalau orang putih nak buat kajian buat apa mengarut benda orang tahu lama dah 1400 tahun lebih dah. Depa hari ni baru nak buat kajian. Macam Firaun mati lemah. Orang Islam tahu lama dah. Dia ni baru nak buat kajian.
Akhirnya dapat keputusan betul mati lemas. Buat penat. Tapi dia masuk Islam juga kawan tu. Aneh. Jadi yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan daripada segala macam tumbuh-tumbuhan. Sebagai rezeki bagimu daripada sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kan? Allah Ta'ala cerita bagi dia pun ingat. Balik ingat. Tak ingat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman. Ya. Ni. Li'ilafi Quraisy. Ya kan? Ilafihim. Kita tengok biar surah ni. Surah belakang-belakang tu kan. Bawah kali surah pendek dia panggil qisar mufassal. Surah Quraisy ni. 106. Nampak dah baca? لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dia. Ilaf Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim itu kebiasaan mereka rihlat asy-syita, berperjalanan pada musim sejuk, wasaif dan musim panas. Bagaimana? Bagaimana? Falyabudu, makalah mereka menyembah Rabb hadzal bait, Tuhan rumah ini iaitu Kaabah, allazi at'amahum, yang telah memberi mereka makan daripada kelaparan dan memberi keamanan untuk mereka daripada ketakutan. Mekah tempat aman. Tempat aman. Ya, jadi nak selamat duduk di Mekah. Siapa bagi kita duduk? Kan? Kalau kita raja ke mungkin pun, kan? Ada harta banyak kan? Kita pergi belilah satu rumah tu, tu sampai mati. Ya, makan allowance ada. Nah, itu. Baik. Jadi kehidupan Nabi SAW di awalnya di mantiqah ini, di mantiqah, di bandar, di pekan ataupun di perkampungan, tempat yang fakir ni, tempat yang kosong ni, yang tak ada buah-buahan ni, tapi dengan kemudahan daripada Allah Ta'ala dan kelebihan kurniaan daripada Allah Ta'ala, maka jadilah mantiqah itu, wilayah itu, negeri itu daripada sekaya-kaya mantiqah, sekaya-kaya tempat. Kaya. Kalau kita pergi Masjidil Haram kan, kita tengok, oi, lampu-lampu tu bukan harga ratus-ratus kot. Kan? Masjidil Haram tu. Maknanya orang nak kerja ni setiap masa ni. Tak berhenti. Tak berhenti. Lagi jam tu duduk berjalan, tik tu, maknanya jarum jam tu, orang duduk bekerja. Tapi shift kan, boleh bayar gaji orang. Oh, manusia berjuta. Tambah bulan puasa pula. Lagi ramai pada musim haji. Tak pernah pergi lah. Kalau kita pergi, boleh pergi. Dia berkata meriahnya. Ramai sangat. Mana ada tempat atas muka bumi. Memadailah bagi orang yang nak masuk Islam. Kalau dia tengok hak tu, dia masuk Islam. Kalau dia dapat petunjuk. Dia tengok live. Berjuta ni, mana ada manusia atas muka bumi selain daripada orang Islam duk berkumpul di satu tempat macam tu rupa dia. Sama putih. Bukan ada apa nama security ke apa duk pasar depa suruh pakai ihram. Pakai bagi sama putih. Mana ada?
Lepas tu sama dia tawaf di Kaabah tadi kan. Tak berhenti-henti. Ada masa cuti ya? Mana ada orang? Tak ada. Sampai bila? Sampai habis orang Islam lah tu lah. Orang Islam habis, mati habis. Kaabah duk ada lagi. Tapi bila Kaabah ada lagi, maknanya datanglah satu orang daripada Ethiopia. Dia peruntuh Kaabah. Dia ambil batu, dia buang seketul-seketul, dia pergi ambil apa yang ada dalam Kaabah tu. Sebab orang Islam dah ada dah, mati habis dah. Tak ada orang Islam. Maknanya bila orang Islam dah tak ada dah, tinggal kafir je. Jadi Kaabah kan diruntuhkan. Dia ambil ya, dia pecahkan Kaabah tu, dia ambil, curi apa yang ada dalam Kaabah tu. Tapi sebelum zaman kita pun, zaman sahabat pun, zaman tabi'in, zaman Nabi Islam pun dah runtuh dah Kaabah sebab banjir apa kan. Dibina semula, orang jahiliah bina semula. Zaman jahiliah dah runtuh dah. Ni cerita diruntuhkan, dirobohkan, diambil apa yang ada dalam Kaabah tu. Itulah di akhir zaman lah. Cerita dia orang Islam dah tak ada. Tinggal orang kafir di muka bumi ni. Tak ada apa lagi dah. Bila dah tak ada Allah, lafaz Allah di atas muka bumi ni, Tuhan hancurkanlah alam ni, apa lagi ni? Tak apa dah. Kan? Sebab maknanya illah penciptaan itu supaya Allah itu disembah. Itu cerita dia. Kemudian semua itu adalah kelebihan kurniaan daripada Allah Ta'ala ke atas Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Munawwarah ni yang bercahaya lah. Bandar yang bercahaya. Sebelum tu dia nama dia Yathrib. Yathrib ni tempat penyakit. Orang tak tahan sakit habis tu. Cuaca tak sesuai dan sebagainya. Bila Nabi SAW pergi, Nabi doakan untuk Mekah dan Madinah 2 kali. Nabi doakan, ya Allah, kan, aku doa untuk Madinah, kan, sebagaimana Ibrahim berdoa untuk Mekah, aku berdoa untuk Madinah 2 kali. Keberkatan Madinah tadi, maknanya Madinah kan, kalau kita pergi, sebab tu tabiat orang Madinah tak sama dengan tabiat orang Mekah. Mekah ni kasar air. Madinah dia orang dia lembut sikit. Lain sikit lah. Madinah tadi. Jadi sampai di Madinah Al-Munawwarah, zadahallahu tanwiran wa tashrifan, lam takun aqalla min Makkah fi tijarah. Maknanya di Madinah pun perniagaan ada juga. Ada juga perniagaan tadi, lebih kurang Mekah juga lah. Dan kebaikan. Bahkan di Madinah juga jadi pusat perniagaan. Dan ramai para peniaga yang datang berniaga di Madinah sebagaimana di Mekah. Dan Madinah ni pula tambahannya adalah negeri yang bertumbuh-tumbuhan. Negeri tempat orang bercucuk tanam. Di Mekah semua ahli perniagaan nak tanam apa? Batu. Berniaga. Nabi SAW pun berniaga je. Berniaga dan berternak kambing tu kan. Ambil upah. Di Madinah orang yang jenis bercucuk tanam. Jadi Nabi SAW mula-mula sampai Madinah, dia tengok dia pun pergi kahwin pokok kurma kan. Dia pun pandai ahli pertanian. Kahwin pokok dia buah comel. Nabi kata kalau dia berbiak macam tu pun rezeki dia Tuhan bagi. Dia pun dengar Nabi kata lagu tu, dia pun tak kahwin lagi lah pokok. Tinggal mai tu depan buah tak elok, kemetot. Nabi kata pasal buah ke ni? Rasulullah kata kan, kalau tinggal Tuhan bagi rezeki. Nabi kata antum a'lamu bi umuri duniaku. Kamu semua lebih mengetahui dengan urusan dunia kamu. Buatlah apa nak buat urusan dunia. Urusan agama tak boleh. Apa buat? Reka
tu yang panggil bid'ah tadi tu. Tu yang salah tu. Urusan dunia tak ada masalah apa. Duduk dalam tempat yang ada aircon, belajar ada skrin. Cakap tak payah nak jerit-jerit, mikrofon, speaker besar kan. Ada duit banyak sikit dia cakap gitu. Bunyi ayam menitik sikit pun dengar. Kan. Atau speaker bagus lagi kan. Ribu-ribu lah tu. Kita terhadi pun alhamdulillah. Baik. Begitulah dia nikmat Allah yang Allah kurniakan ke atas Nabi SAW dengan kekayaan. Dengan ada anak-anak dan keturunan. Nabi SAW ada anak-anak keturunan dengan Khadijah. Maryah seorang Ibrahim kan. Meninggal masa kecil. Dan ada anak lelaki Qasim Nabi meninggal masa kecil juga. Alaihissalam. Dan Allah beri kesihatan yang baik Nabi SAW. Akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Semua orang kenal Nabi ni akhlak baik. Dia kecil-kecil. Tak ada orang tak sayang dekat Nabi SAW. Di Mekah. Sebut kata Muhammad Al-Amin Al-Amin. Gelaran dia. Sebab macam tu. Tak ada orang tak kenal Nabi SAW. Tapi bila Nabi kata, kan, fa inni ana an-nadhirul uryan, fa inni ana an-nadhiru lakum. Masa itulah dia pemula tentang. Hak paling sayang kat Nabi pun jadi paling benci kat Nabi. Abu Lahab. Sayang. Bila Nabi cerita Islam, dia jadi manusia yang paling benci sampai Tuhan turun surah untuk dia. Surah dia dibaca sampai hari kiamat. Nama ada dalam tu. Maknanya confirm tak masuk Islam. Masa tu. Di mula-mula dakwah Nabi turun dah ayat. Dia satu geng, satu kepala dengan bini dia. Sama jahat. Bini dia ni kan tengok tak mana dia letak benda-benda yang duri ke apa ke. Dia buang sampah depan pintu rumah Nabi SAW. Mak saudara dia ni. Lagi mak saudara. Bila turun ayat tu. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atu hammalatal hatab. Sebut sekali mak isteri dia. Nanti sampai dekat dia ayat ni turun. Muhammad baca ayat ni dekat orang. Nama dia ada. Isteri Abu Lahab. Dia geram. Dia ambil batu. Dia pergi cari dekat Kaabah. Nabi SAW biasa duduk berehat kat Kaabah. Depan teduh Kaabah tu kan. Teduh. Berehat situ dengan Abu Bakar. Dia pergi cari Nabi. Dia tak nampak Nabi. Nabi duduk depan tu lah. Abu Bakar dia nampak. Dia kata, ya Abu Bakrin, aina sahibuka? Abu Bakar, mana kawan kau? Laqad sami'tuhu annahu kana yahjuni. Aku dengar dia kutuk aku. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam tu buka berdiam. Law ra'aituhu la ramaitu fahu bihadzal fihr. Kalau aku nampak dia, aku nak baling muka dia dengan batu ni. Mulut dia tu aku nak baling dengan batu ni. Garang. Dia pun bersyair. Dia kata apa? Muzammaman abayna wa dinuhu khalayna wa amruhu abayna. Kan? Muzammaman khalayna. Orang yang tercela kami tak layan dia. Sebenarnya Nabi SAW maksud dia. Dan urusannya kami tidak ikut agama dia, kami tinggal. Tak terima. Dia pun pergi macam tu. Abu Bakar kata, ya Rasulullah. Ma ra'adka. Dia tak nampak engkau. Nabi SAW kata, Allah Ta'ala tutup dia daripada melihat aku. Tak nampak. Ni mak saudara bini pak belakang dia, bini pak saudara dia. Allah sebut tu kan. Sampai hari kiamat itu dah baca tu, dua-dua ni neraka jahanam. Abu Lahab dan bini dia Ummu Jamil.
Baik. Kemudian was-sum'atul hasanah. Allah kurniakan kepada Nabi SAW sebutan yang baik. Bila orang sebut pasal Nabi yang baik, Muhammad yang terbaik kan. Dan darjat yang tinggi. Semua makna-makna ini masuk dalam ayat tadi. Kan, wajadaka 'ailan fa'aghna. Kami kaya, kami dapati engkau orang yang a'il, orang yang fakir, maka kami kaya akan engkau. Daripada segala sudut kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sudut. Tidak diragukan lagi, wala syak. Lakinnaha ala sabilil mithar la al-hasar. Ni ada yang kita sebut di sini semua contoh ya. Tapi nak sebut semua kekayaan Nabi, kelebihan Nabi memang tak tersebutlah. Dia kata. Maka ini adalah seruan, panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Dakwah Allah, fa hadhihi da'watullah taala yuyassiru laha subul. Allah taala mudahkan jalan dakwah ini. Kan? Dan dengan segala rupa bentuklah. Kekayaan pada rezeki, kaya pada jiwa, kaya pada keluarga, kaya pada kesihatan, kaya pada akhlak yang mulia. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini kan kita laksanakan dia kata dengan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan sebab dia kata wa hadza kulluhu likai, ini semua yang disebut ini supaya kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi para pendakwah kena ambil peluang yang macam ni. Kenapa? Apabila mereka mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, maka Allah akan berikan kepada mereka sifat ini, qanaah. Sifat. Yalah, Allah Taala jaga depa, Allah bantu depa. Jangan kita nak tengok dia panggil akibat dia, akibat keburukan. Jangan fikir nak berdakwah pada Allah Taala, jangan fikir akibat buruk. Cerita ya, sampaikan. Akibat buruk nanti orang tangkap. Bukan? Orang sekat. Tak boleh nak dakwah. Jangan fikir akibat terakhir. Wal aqibatu kan taqwa. Akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Akibat tak baik itu untuk orang yang menentang dakwah, menentang agama, menyekat agama. Walaupun dia gunakan dengan tak kisahlah dengan apa cara, tapi hakikatnya mereka menyekat agama. Sekat. Kenapa? Kerana tak sebulu. Kau ni depa bulu hitam, orang tu bulu perak. Tak sama warna, tak boleh. Bukan geng. Tak boleh masuk. Tak boleh diberi mandat untuk menyampaikan agama. Walaupun orang tu ada 5 PhD. Ya. Contohlah. Baik. Kemudian seterusnya kewajipan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ni. Tidak apa yang Nabi sallallahu laksanakan untuk mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah, fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita sampai sinilah insya-Allah. Ya, ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada soalan, kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.